Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Terima kasih kepada semua yang hadir dan teman-teman semua yang hadir ke kelas online sahabat Senja Guru untuk siri yang ke-13 ke-13 ya. 13 sesi ni. Dan hari ini juga hari yang sungguh berbahagia pada kita semua. Dan kita semua hari ini kita masuk dengan topik yang baru, dengan pengisian yang baru yang juga penting untuk kita semua. Dan saya percaya dalam kelas ini semua mak-mak, ayah-ayah, ada yang bercucu di sini, tak sure. Semua dalam seruan untuk semua untuk mute dahulu, masing-masing mute di audio masing-masing supaya tidak terganggu kelas kita, insya-Allah. Dan juga pada hari ini adalah kita punya channel rasmi kita ataupun Telegram rasmi Sahabat Senja Guru yang telah dibangunkan untuk memberi informasi dan juga ada rakaman. Dan termasuklah juga pada kali ini rakaman akan dimasukkan ke dalam channel tersebut. Semua sediakan pen dan kertas. Inilah satu tradisi kalau saya dalam PMC dengan Bonda Pemuhaya. Sangat-sangat menekankan setiap kali kita belajar, kita kena ada pen dan kertas. Inilah proses yang pertama untuk kita belajar. Tanpa pen dan kertas ni dia jadi hilang begitu saja, dan saya percaya semua dalam murid-murid dalam kelas ini semua dah ada catatan masing-masing, dah boleh mencatat masing-masing, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan doa dulu, lepas tu kita akan turunkan kaedah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungimu yang kini ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarlah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran pada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turun kepada kami, ya Allah, tiada ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana sahaja mereka berada, ya Allah. Sesungguhnya tidak dapat Engkau sembuhkan, ya Allah. Tiada mara bahaya tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, ya Allah. Kami berlindung dan kami bermohon padamu, ya Allah. Lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralah hidup kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabul Allah dan moga-moga segala apa yang berlaku atas muka bumi ini, terutamanya khususnya negara kita, dia dapat kelindungan daripada Allah SWT. Baik tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini, anak-anak kita, kenapa anak-anak kita ni mereka ada yang mengambil sikap tidak mengambil berat tentang apa yang kita arah mereka ke, suruh mereka ke, ataupun mereka dengan kita ada gap. Dengan kawan-kawan mereka ceria, bila balik rumah dia pendiam. Ada juga anak-anak kita kat rumah dia ceria, bila pergi sekolah dia pendiam. Dia ada itu. Dia ada dua karakter yang anak-anak kita ni. Begitu juga di kelas kita, di sekolah kita juga sebagai seorang guru kan. Murid-murid kita ni macam-macam karakter ada. Ada yang boleh dengar cakap, ada tak boleh dengar cakap, ada bising yang kelas, ada sengaja yang melakukan kesalahan disiplin semata-mata untuk menarik perhatian kita, perhatian guru, insya-Allah. Dan juga ada juga di kalangan ibu bapa yang kurang sabar sedikit. Yang kurang sabar maksudnya mereka ni telah melakukan satu perkara yang sepatutnya di luar batasan. Adakah kes-kes sebagainya, dan kita juga bermakna sini, kalau di sini insya-Allah lah anak-anak dah besar-besar semua, dah ada berumur, dah ada keluar kolej, dah kahwin semua kan, dan cucu pula lah, ada cucu, dan itulah realitinya. Dan apa yang berlaku sekarang tuan-tuan, dah berlaku dah. Anak dulu orang kata mak tiri bapak tiri, sekarang ni anak kandung pun mereka boleh dera, bapa kandung pun dera anak mereka sendiri. Dah banyak kes di akhbar yang berlaku kes penderaan anak-anak di di lokasi yang masing-masing lah. Macam ni di Selangor ni banyaklah kes berlaku, dan itulah realitinya. Dan
Apa yang bagusnya juga ialah Tepung mak. ilmu kehidupan ni tak ramai orang berat. Orang dulu ingat bahawa Dapat telur. apa dia orang belajar dulu, ingat ke apa tu dah okey dah ilmu yang mereka ada tu. Maknanya mereka rasa apa yang mereka belajar selama ini dah cukup. Rupa-rupanya banyak lagi perkara yang tak diketahui. Tapi kita ingatkan kita ni dah cukup ilmu lah. Mana tak perlu belajar, tak payahlah. Ilmu apaan ni tak penting ni. Jadi yang beritahu ilmu nak cari duit, ilmu bisnes, banyak kali bekerja begitu kan. Ilmu-ilmu lain. Ilmu agama, nak belajar ilmu agama sesungguh ni, nak belajar ni tentang haji, tentang ini. Tetapi ilmu perubatan, ada yang mengambil apa ni, mengambil sikap mudah. Tak nak belajar ilmu parenting sebab dia rasa dia dah tahu dan sebagainya. Itu yang berlaku. So sekarang ni sebab tu jangan juga ilmu parenting juga bukan saja kita nak guna untuk di rumah kita, tapi maksudnya bila ilmu parenting dibawa masuk ke sinergi sahabat sinergi guru ini SSG ni adalah untuk kita apply di sekolah pula. Sebab apa? Dia lebih kurang je. Anak-anak kita di rumah dengan anak-anak orang di sekolah. Dia lebih kurang saja. So ilmu parenting yang kita belajar ini insya-Allah kita dapat gunakan di sekolah kita. Di sekolah masing-masing selepas PKP ni lah. Bulan 5 katanya sampai taklah kalau sampai lepas raya lah kita simpan ilmu ni ya. Okey. Jadi dengan saya dengan penuh takzimnya mempersilakan Puan Wawa Syauqi, writer The Pro Parenting. Kalau tuan-tuan perasan, The Pro Parenting ni saya pernah bawa satu modul, bukan modul lah, saya perkongsian The Pro Parenting ni ke dalam kita punya kelas kita sebelum ini kan. Ada beberapa teknik saya beritahu tentang mengawal emosi kita insya-Allah. Okey, sekarang ni saya bawa orang yang betul-betul ada authority bercerita tentang parenting yang akan berkongsi kita, itu Puan Wawa Syauqi. Okey, Puan Wawa Syauqi, silakan. Silakan tuan. Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Wan sebab sudi menjemput saya untuk buat sharing pada hari ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi lapangkan masa untuk hadir ke majlis ilmu sini. Saya kira majlis ilmu lah. Sama jugalah. Di mana-mana majlis ilmu yang ada, insya-Allah Allah janjikan ada keberkatan, ada pahala yang diganjarkan kepada orang-orang yang sudi nak menimba ilmu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya nak perkenalkan diri sebelum saya pergi lebih jauh. Saya nak perkenalkan diri. Nama saya Farah Najwa, tapi orang kenal saya dekat Facebook tu sebagai Wawa Syauqi. Saya bukan cikgu, saya bukan pakar. Saya cuma seorang ibu yang berilmu. Dan saya suka belajar. Sebab saya punya hobi tu belajar, jadi saya suka menulis. Jadi apa yang saya belajar tu saya tulis balik. So dari situ alhamdulillah daripada penulisan saya dapat reach lebih ramai pembaca. So dari situ saya dapat motivasi untuk teruskan menulis dan alhamdulillah lah dengan usaha saya nak menulis dan menimba ilmu ni, alhamdulillah saya dapat kongsikan ilmu-ilmu yang saya dapat dengan pakar dan saya kongsikan kepada lebih ramai kat luar sana lah. Okay. Tapi kebanyakan ilmu-ilmu yang saya dapat daripada para terapis. Ilmu-ilmu berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan asas untuk belajar, baca, menulis. Tapi bab ilmu psikologi ni saya dapat banyak melalui buku-buku yang saya baca. Dan saya juga ada follow beberapa orang yang pakar dalam bidang psikologi, seperti psikologis, kaunselor, seperti Dr. Nizam sendiri. Dan dari situlah saya buat sharing. Apa yang saya dapat tu saya share kembali kepada orang ramai. Saya sangat setuju dengan apa yang Tuan Wan cakapkan tadi. Ada parents yang berpendapat bahawa ilmu parenting tu sebenarnya tak perlu belajar. Anak-anak besar nanti automatik jadi pandai. Orang fikir macam tu. Jadi orang tak nampak keperluan untuk belajar ilmu parenting ni. Tapi sebenarnya bila kita ada ilmu parenting, kita akan lebih faham fitrah anak-anak. Bila kita lebih faham fitrah anak-anak, sebenarnya lebih mudah untuk kita tackle anak tu. Dan kita akan kurangkan risiko kita untuk buat kesalahan. Untuk buat salah dalam membesarkan anak-anak tu. Okey? Okey, tanpa membuang masa lagi. Sebelum saya pergi kepada slide saya ni, saya nak tanya pendapat partisipan yang ada kat sini. Antara IQ dan EQ, rasanya mana yang lebih penting dalam kehidupan? EQ. 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 EQ.
EQ. Dua-dua penting EQ. kot. Dia ada Kalau kesinambungan. tanya Dua-dua saya, penting. kalau tanya saya, kalau tanya saya nak Dua-dua dua-dua. penting. Dua-dua penting. Dia kalau ikutkan EQ ni adalah rumah. Rumah ni maksudnya EQ ni adalah keperluan hidup. Tapi IQ ni pula adalah rumah yang cantik. Dia bonus. Jadi kalau tanya saya nak rumah ke nak rumah cantik, of course saya nak rumah yang cantik. Betul tak? Kita nak dua-dua, kita nak kerjakan dua-dua. Tapi kalau ada EQ semata-mata, alhamdulillah. Tapi kalau ada EQ dan IQ, Masya Allah, subhanallah, bertuah rasanya. Tapi kalau ada IQ sahaja, na'udzubillah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya menakutkan lah. Okay? Kenapa? Nanti saya cerita kenapa. Okay. Tapi kita tengok dalam trend ibu bapa sekarang ataupun kalau saya sendiri tidak ada ilmu, kita akan lebih kejarkan keperluan ataupun kemahiran akademik kepada anak-anak berbanding dengan keperluan EQ. Okay, contohnya kalau anak tu lambat membaca, kita cepat je rasa macam gelabah bila tengok anak tu lambat baca daripada kawan-kawan kan. Kalau anak tu dapat 16 dalam kelas, cepat-cepat kita pergi cari pusat tuition yang boleh bantu anak kita catch up kembali akademik dia yang keciciran tu, betul tak? Tapi what happen bila anak tu buat perangai, mula tunjukkan tanda-tanda stres, apa respon kita kepada anak tu? Kita rasa macam anak tu mengada-ngada lah, manja betul kan? Sikit-sikit benda tu pun nak stres. Kita fikir macam tu. Kita jarang untuk kita, kalau kita tak ada ilmu, jarang untuk kita rasa perlakuan ataupun perubahan emosi yang berlaku pada anak tu adalah sesuatu indikasi untuk kita bertindak untuk bantu anak tu. Kita jarang fikir keperluan untuk penuhi dia punya emosi. Betul tak? Next. Boleh next. Okay. Next. Okay. Apa itu IQ dan apa itu EQ? IQ adalah kebolehan untuk berfikir. EQ adalah kebolehan untuk berfikir. Kita nak belajar, kena ada kemahiran berfikir. Kita nak mengira, kena ada kemahiran berfikir. Kita nak membaca, kena ada kemahiran berfikir. So, kenapa kena ada EQ? Sebab EQ adalah kemahiran untuk kita merasa. Kemahiran emosi. Kemahiran mengawal emosi. Penting ke benda tu? Macam tak penting je kalau di sekolah, tak guna pun benda tu. Tapi sebenarnya, IQ yes, dia membantu anak-anak untuk get through school. Tapi EQ ni akan membantu anak-anak get through life. IQ ni kebiasaannya efficient ataupun efektif apabila otak anak ni berada dalam fasa yang tenang. Okay, tapi EQ ni berfungsi waktu otak anak berada pada fasa subconscious mind. Orang yang IQ dia dominan, dia avoid risk taking. Sebab apa? Sebab dia punya otak rational, dia akan fikir risk demi risk yang akan dia dapat bila dia nak buat sesuatu. Jadi dia rasa sesuatu mencabar tu dia rasa takut. Tapi orang yang ada EQ dominan ataupun balance, pula ceramah memukau. okay, dia ada guts untuk cuba sesuatu yang baru, sesuatu yang boleh berisiko besar, tapi dia ada guts, dia ada kemahuan untuk mencuba. Okay, next. Okay. Next ya. Okay. Jadi kita sebenarnya nak anak kita membesar dengan EQ yang dominan atau IQ yang dominan. Kalau kita membesarkan anak hanya bertumpu kepada kemahiran IQ semata-mata, maka anak tu membesar memang jadi hebatlah dalam company. Tapi dia berkhidmat seperti robot. Tak ada jiwa. Tapi kalau kita membangunkan anak-anak IQ bersama dengan EQ, membantu anak-anak bina IQ dan EQ sekaligus, insya-Allah kita akan bantu anak-anak bukan saja perform dari segi prestasi, tapi juga perform dari segi dia punya hubungan dia dengan manusia lain. Berjiwa seperti manusia.
Okay. Next. Okey. Apa yang selalu kita punya respon bila kita tengok anak kita stres? Kan? So, apa kita buat bila kita tengok anak kita stres? Kita rasa macam anak kita tak cukup kuat ataupun anak kita malas ataupun anak kita tak cuba sebaiknya kan? Okay, next. 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 Sorry, back. IQ versus EQ. Kita ibaratkan IQ dengan EQ tu adalah sebuah bongkah ais. Di mana yang ke atas tu yang kita nampak on the surface tu itulah IQ. Kita boleh lihat daripada luaran dia performance anak tu macam mana, akademik anak tu bagus ke tidak. Apa yang kita nampak adalah apa yang berlaku di dalam, di bawah bongkah ais tu tersebut kan. Dasarnya apa yang itu yang kita tak nampak tu sebenarnya itulah yang penting. Okay. Okey. Jadi sebaiknya kita jangan apa tu? Wah, Okay. suara siapa saya tak Jadi pasti. kalau boleh kita nak bina anak tu biar bongkah macam bongkah ais tu kalau boleh kita nak dia kukuh juga. Kita tak nak bongkah ais tu nampak daripada surface dia macam boleh bertahan lama, tapi kat bawah tu bila tak bertahan lama dia macam rumah kan. Kita nak buat rumah, boleh tak kita buat rumah? Kalau nak buat rumah, mula-mula kita buat apa? Bina asas dulu, betul tak? Lepas buat asas dan kita bina dinding. Dan lepas buat dinding, kita letak atap, dah siap semua tu baru kita hias cantik-cantik, betul tak? Tapi boleh tak kalau kita nak buat rumah, kita terus bina dinding, lepas tu terus cat cantik-cantik? Apa jadi kalau 2-3 tahun akan datang, apa jadi pada rumah tu? Bila once ribut datang kan, ribut ataupun angin datang, apa jadi kat rumah tu? Roboh, betul tak? Cantik mana pun rumah tu kita hias, dia akan roboh sebab dia tak dibina dari fasa yang betul. Okay, next. Apa jadi kalau kita tak bina anak dengan fasa yang betul? Next. Kita takut anak-anak kita jadi macam ni lah. Masalah macam ni. Masalah rendah diri, masalah bunuh diri, disconnect, motivasi, masalah membuli kawan, depression, ketagihan. Masalah ketagihan sekarang ni sangat-sangat banyak jenis ketagihan dah. Ketagihan gamesnya, ketagihan seks, telefon, dadah, arak, polis cyber, drop out dan sebagainya. Okay, saya bukan nak menakut-nakutkan kita semua, tapi anak-anak kita ni kalau kita tak connect mereka dengan betul, anak-anak kita sangat mudah untuk berisiko buat perkara-perkara macam ni. Next. Okay, ini adalah kajian morbidity kebangsaan pada tahun 2015. Kajian morbidity ni dilakukan dalam 5 ke 4 tahun sekali. So, ini adalah yang statistik yang terbaru menunjukkan bahawa kanak-kanak 1/5 kanak-kanak di Malaysia ini mengalami gangguan mental. Jadi kita bayangkanlah kalau anak kita salah seorangnya ada masalah gangguan mental. Okay. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi sebenarnya inilah yang dihadapi, sisi gelap yang dihadapi dan dihandle oleh para psikiatris, para psikologis, para kaunselor. Mereka mendepani kanak-kanak yang macam ni tau. Mereka mendepani kanak-kanak dengan masalah mental. Jadi kalau diorang, kalau kaunselor jumpa dengan anak-anak yang ada masalah bully, ada masalah tagihan, kebanyakannya adalah memang mereka ada masalah mental. Sebab apa? Sebab kita ibu bapa ini yang sepatutnya bina anak-anak tidak membina anak-anak itu ikut fasa yang betul. Ada proses yang kita terskip. Ada proses yang kita terlepas pandang. Okay, macam saya cakap tadi lah, kalau bina rumah, kita kena bina rumah satu, one by one. Tak boleh terus cantik je kan. That's why kita dalam pembinaan anak-anak ni kita kena tahu
pembinaan otak anak-anak tu sendiri. The whole body atau the whole tingkah laku tu sebenarnya interpret from our mental, our brain sendiri. Next. Dalam perkembangan otak, dalam kajian perkembangan otak, dia ada banyak teori tau. Dan salah satu teorinya adalah triune brain. Inilah yang saya tunjukkan ini adalah teori triune brain. Teori triune brain ni dia menunjukkan bahawa perkembangan otak ini dia ada 3 phase. Phase yang pertama sekali berlaku adalah phase reptilian brain. Ini otak yang pertama sekali terbentuk dari dalam alam rahim lagi. Penting untuk kita tahu benda ni. Ini penting tau sebab inilah yang akan menjawab kepada persoalan kenapa anak-anak ni perangai tak tentu hal dia kan. Kat sinilah sebenarnya punca dia. Okay, kita tengok reptilian brain. Reptilian brain ni terbentuk daripada alam rahim lagi. Okay. Apa dipanggil reptilian brain? Ada orang panggil reptilian brain, ada orang panggil instinctual brain, ada orang panggil jigsaw brain, ada orang panggil binatang kan. Tergamak panggil otak binatang. Ini otak manusia kot. Kenapa orang tergamak menggelarkan otak ni sebagai otak binatang? Sebab kebanyakan binatang ada otak ni. Kenapa Allah ciptakan ada otak binatang dalam kepala otak manusia? Otak ini berfungsi untuk menghasilkan respon fight, melawan. Otak ni akan membantu membina kelangsungan hidup kepada haiwan-haiwan. Kan diorang nak kena cari makan, diorang nak kena cari tempat tinggal. Jadi diorang kena ada respon fight supaya diorang boleh teruskan hidup. Kenapa kena ada dekat manusia? Otak binatang ni bukan sekadar untuk bagi respon fight atau flight atau freeze, tapi ia juga membantu manusia kita ni. Contohnya kalau ada bahaya, kalau ada ular kan, kita jalan tiba-tiba nampak ular. So dekat situlah peranan otak ini untuk bagi tahu kat kita, ular benda tu bahaya, so kena lari. Ataupun otak ini juga membantu untuk kita, kalau rasa nervous, kita boleh terus kekalkan fokus. Okay? So itu keperluan otak reptilian brain dalam kepala otak manusia. Okay? Dan otak yang kedua yang terbentuk pula adalah limbic brain. Itulah emotional or feeling brain. Dekat situlah proses berlakunya emosi. Okay. Otak ni selalu dominan bekerja pada waktu usia anak 2 tahun. That's why kita tengok anak 2 tahun tantrum tak tentu pasal. Sebab otak limbik dia sedang start terbina. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah otak neokortex. Neokortex ni adalah otak yang paling utama untuk membantu anak berfikiran rasional. Bantu anak pandai akademik, pandai berfikir. Inilah otaknya. Dan yang EQ tadi berlaku pada limbic brain. Anak yang bijak EQ, dia punya limbic brain, dia boleh connect dengan neocortex. Bila anak yang dia ada connection, dia ada panggil apa? Jalinan atau jalan atau highway yang connect otak limbic brain dengan neocortex. Jadi kita boleh lihat anak tu ada regulation terhadap emosi dia. Anak tu kalau ada menghadapi tekanan, dia boleh regulate diri dia. Dia boleh kawal diri dia. Tapi bagaimana kalau anak yang otak limbic brain dia connect dengan reptilian brain? Apa jadi kalau anak yang reptilian brain dia dominant untuk connect dengan limbic brain? Ini yang terjadi. Next. Anak akan mengeluarkan respon fight, flight atau freeze. Maksudnya kalau anak tu dia dalam peringkat dia membesar tu, dia banyak melalui trauma ataupun tekanan ataupun macam kita kan, kalau tulis satu kat Facebook tiba-tiba ada orang share sampai benda tu viral, orang kutuk-kutuk kita, perasaan kita macam mana? Kan, rasa terancam, rasa tertekan. So bayangkanlah anak sekecil 5 tahun yang baru nak kenal hidup, tapi dah besar tu dia dah mengenal
mengenal tekanan apa semua, dia punya otak limbik dengan reptilian tadi jadi dominan. That's why anak boleh jadi keras kepala, nakal, melawan ataupun dia jadi pasif, ada keyakinan diri, jadi penakut ataupun dia jenis pendiam, suka memendam. That's why kalau saya takut tahu nak kata kita jangan kasar-kasar anak, kita kena cari cara yang terbaik untuk elakkan diri kita daripada berkasar dengan anak. Kan yalah, kita sendiri pun macam saya sendiri pun bila dah time burn out ataupun stres pun kadang terbuka kan. Tapi kena tahu kita kena tahu bila masa untuk kita sampai anak tu kena tekanan dia sampai menyebabkan dia boleh jadi seorang yang macam ni lah, kepala, penakut dan pendiam macam ni. Okay, seterusnya, apakah resepi anak bijak EQ? Pertama, anak bijak EQ yang pertama, anak kena kenal emosi. Emosi siapa yang dia kena kenal? Of course dia kena kenal emosi diri sendiri dulu. Kalau dia tak kenal emosi diri sendiri dulu, macam mana dia nak kenal emosi orang lain? Kalau dia tak kenal emosi orang lain, macam mana dia nak ada common sense? Kalau dia tak ada common sense, macam mana dia nak bertingkah laku bersesuaian dengan keadaan? Macam mana dia nak beradab? Macam mana dia nak faham peraturan? Tak. So anak-anak yang tak faham peraturan tu adalah bermula daripada dia tak kenal emosi sendiri. Jadi waktu anak muda inilah kita kena bantu mereka untuk kenal emosi sendiri. Okay, Cik Wan boleh tak next? Okay, ya. Next. Okay. Ini adalah sedutan daripada buku Kit Didik Anak Bijak EQ, tulisan Dr. Taufik. So, tu muka saya lah tu. Jadi model untuk dalam buku, dalam kit dia tu. Kita ajar anak-anak yang muka macam ni respon dia adalah gembira. Muka macam ni respon dia marah. Macam ni respon dia jijik. Okay, kita ajar untuk kenali emosi orang melalui wajah. Yelah, emosi walaupun dia tercetus dekat otak, tercetus dekat hati, tapi dia dizahirkan di wajah. Jadi kita kena bantu anak untuk back tadi kita kena bantu anak untuk belajar mengenali emosi melalui wajah orang. Okey. Yang kedua adalah kita kena kedua adalah connection dan bonding. Kita kena pastikan connection kita dengan anak, bonding kita dengan anak baik. Okey, berlaku dengan baik. Macam mana nak ada connection dengan bonding yang baik dengan anak? Kita kena banyak bermain dengan anak, banyak beraktiviti dengan anak. Kita jangan beli mainan, lambatkan ke anak, suruh anak tu main seorang. Mana nak berlakunya connection kat situ? Nak tak nak, kita ayah sibuk mana pun, kita kena ada lapangkan waktu untuk ada masa berkualiti dengan anak. Okay, bermain bersama anak, berkomunikasi dengan anak-anak. Kenapa main tu penting? Anak saya umur 5 tahun, sangat main. Dah susah hati. Anak 5 tahun, susah hati sebab main. Jangan susah hati sebab bermain itu sendiri adalah fitrah anak-anak. Anak-anak bermain dalam akademik dia. Daripada bermainlah anak-anak membina kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan dalam akademik. Daripada bermain jugalah anak-anak akan belajar untuk komunikasi. Okay, yang ketiga, sorry yang tadi. Sangat malu saya. Ini sebetulnya, okey. Yang ketiga adalah parent sebagai model. Kita ni sebenarnya adalah model kepada anak-anak. Teladan yang terbaik kepada anak-anak. Parents ni kepada cikgu bagus mana pun dalam dunia ni, tapi parents tu sendiri perlu jadi ibu bapa pertama yang terbaik untuk anak. Parents lah guru yang terbaik kepada anak. Okay? Selalu kita tengok anak-anak kan, anak-anak biasa dia tak dengar pun, tapi dia selalu ikut apa yang kita buat. Kita nak anak jadi tahfiz, kita mak bapak ni sendiri sebenarnya perlu diri untuk jadi. Tak boleh diri jadi tahfiz, kesaplah pergi sekolah pondok tahfiz mana pun, tapi kalau kita sendiri tak
ada inisiatif jadi pada yang kita nak anak jadi, susah untuk anak seperti yang kita nak. Tapi yang keempat adalah slow and steady. Slow and steady. Proses kita nak jadi parents yang better ialah kita, macam saya kan dah 35 tahun hidup, dah 35 tahun lah menghadap experience, dah tengok experience bagaimana saya sendiri dulu diperbesarkan dengan gaya yang macam mana kan. Kalau anak buat salah macam ni, kena gemarah, getak macam ni, buat muka macam ni kan. Dah 35 tahun kita nampak responnya sebegitu. Kan? Buat perangai, kena marah. So, bila kita dah dapat ilmu ni, kita nak ada rutin yang lain. Kita nak handle anak dengan cara yang lebih baik, cara yang lain. Jadi nak buat cara rutin yang baru itu perlukan proses yang slow but kena steady. Bawah-bawah kena letak mic dekat mulut, tak dengar ke? Dengar tak ni? Dengar tak? Tak dengar ke? Okey, dengar tu ni. Okey. Bila bercakap Dengar? kan, kadang-kadang tangan dia body language tu kan. Kan mic jadi jauh. Standard sorry. lah. Okey. Saya minta maaf, saya lupa diri pula. Okay. Okay, slow and steady. Macam slow and steady ni kita tengok, siapa pernah pergi jungle track? Siapa pernah pergi jungle trekking? Jungle trekking dalam hutan ni dia akan ada track, betul tak? Naik ke atas tu dia ada track. So, kalau makin ramai lalu dekat track tu, track tu semakin jelas. Kan? Semakin senang nak lalu. So itu yang berlaku pada otak kita. Otak kita dah 35 tahun melalui track yang kalau anak buat hal, kena marah. Anak buat hal, kena marah. Kita duduk pergi pusing 35 tahun, pergi track yang sama. So one day ni, hari ni kita nak bina track yang baru. Track yang mana kalau anak buat perangai, kita nak regulate diri kita dulu untuk didik anak dan cakap anak dengan cara yang lebih baik. Okay? Itu track baru. So kita nak bina track yang baru ni, ibaratnya macam kita nak bina track yang baru dekat dalam hutan tu. Kan kita kena tebang dulu, tebas-tebas hutan kat tepi-tepi tu bagi nampak jalan sikit. Lepas tu kena hari-hari lalu. Kan? Kita dah tebas-tebas tu, kita kena lalu hari-hari. Kalau kita ada 1 atau 2 hari yang kita tak lalu kat track tu, dia akan naik balik. Dia akan naik balik pokok-pokok. Betul tak? Hutan-hutan semak-semak tu dia naik balik. So kita kena back to kita punya usaha yang asal, kita kena buat balik rutin yang sama, tebas balik. So apa yang berlaku adalah, apa yang saya nak cakap kat sini adalah once kita buat rutin yang baru, kita kena konsisten buat hari-hari supaya kita punya circuit yang baru itu tak tertutup. Okay? So kena sabar, slow and steady. Memang susah tapi insya-Allah kalau istiqamah tidak ada yang mustahil. Dan yang kelima adalah right parenting style. Next. Okey. Hello. Dengar? Okey. Hello. Dengar? Okey, dengar. Teruskan. Okey. Okey. Saja nak dapatkan attention tu balik. Okey. Parenting style ni pun dia ada macam-macam teori. Okey? Dan salah satunya adalah macam kita sendirilah, kita guna teori Western style parenting ataupun Asian style parenting. Yang kita faham Asian style parenting, jenis mak yang garang, mak bapak garang. Betul tak? Kalau jenis Western parenting, mak bapak yang lemah lembut sikit. Selalunya Western dengan Asian parenting ni selalu tak ngam. Yang Asian parenting ni selalu suka condemn Western parenting. Western parenting suka condemn Asian parenting. Tapi yang mana sebenarnya lebih bagus? Islamic parenting style lah, of course. Apa yang Islamic parenting style? Islamic parenting style adalah apa yang kita tengok balik macam mana Rasulullah layan budak macam mana kan. Dia tak Rasulullah marah-marah pukul-pukul. Kalau nak rotan pun ada syarat dia. Betul tak? Okay. Bab 4 types of parenting tadi, ada seorang saintis nama dia John Gottman. Dia ada buat research. Dia buat research terhadap 100 parents untuk lihat pattern parenting daripada 100 parent tersebut. Dan dia lihat kesan parenting style tadi, kesan terhadap regulasi emosi anak-anak ni.
So daripada pemerhatian dia, dia dapat 4 jenis parenting style. Yang pertama adalah disapproving, dismissing, laissez-faire, emotion coach. Disapproving ni adalah parents yang dia disapproving ni maksud dia menidakkan perasaan anak-anak. Anak-anak tu meradang ke anak-anak tu apa, dia tak terima. Dia tak terima emosi anak. Dia rasa macam anak bila marah, dia rasa anak tu tak patut marah. Dia rasa anak tu kecewa. Dia rasa anak tu kecewa sebab benda-benda yang kecil. Dia fikir macam tu. Ini adalah jenis disapproving parents. Kalau dismissing parents pula, dia jenis yang kalau anak buat perangai, dia buat tak tahu. Dia tak ambil peduli. Dia biasanya kalau kes macam ni, memang ada sebahagian kes yang kalau anak buat perangai, kita tak perlu bagi perhatian kat dia. Contohnya kalau anak tantrum kan, ibu bapa yang layak untuk guna teknik ni adalah ibu bapa yang melayan anak waktu anak buat baik. Kalau waktu anak buat baik pun parents tak layan, so kalau anak buat perangai, apa lagi nak buat? Betul tak? So untuk parents yang melayan anak dengan baik waktu anak berperangai baik, so bila anak tu buat perangai contohnya tantrum, dia gunakan tantrum dia untuk dominate parents, waktu tu baru kita layak untuk buat tak indah dekat anak tu. Okay? So bukannya bila setiap kali anak buat perangai, kita tinggalkan macam tu. Itulah jenis dismissing parents. Dan yang ketiga adalah laissez-faire. Laissez-faire ni pun jenis parents yang manjakan anak, sayang anak, kasih sayang anak, sampaikan anak tu sampaikan tak ada, orang cakap tak ada batas. Terlalu manjakan sampai anak tu buat perangai, tak senonoh pun dia biar. Kan? Anak tu, buat maksiat dia, buat tak indah, tak apa, semuanya tak apa. Semuanya dia tak apakan. Tapi, dan yang keempat pula adalah parents yang jenis emotion coach. Jenis yang tegas. Dalam tegas dia ada lembut. Dalam peraturan, dengan peraturan, waktu adab, dia betul tegas. Tapi bab kasih sayang, dia betul jaga, dia bagi ke anak. Dia approve. Kalau anak tu sedih, yes, dia terima anak tu sedih. Kalau anak tu kecewa, yes, dia terima anak tu kecewa. So antara keempat-empat jenis parenting style ini, ada 3 parenting style yang leads kepada masalah kesihatan mental kepada anak-anak. Bayangkan anak 1/5 daripada kanak-kanak yang mental yang saya cerita tadi adalah disebabkan parenting style yang 3 ni, disapproving, dismissing, laissez-faire. Tapi maknanya parenting style yang terbaik di sini adalah emotion coach tadi, yang tahu macam mana nak seimbangkan. Okay? Yang tahu bila masa nak berlembut, bila masa nak bertegas. Okay, next. Anak tak automatik jadi baik. Kita ibu bapa yang perlu beri motivasi untuk mereka jadi baik. So kita ni kena tanya kat diri masing-masing, pejam mata tanya kat diri masing-masing. Adakah kita ni, parents ni, adakah kita adalah penghalang atau motivator untuk anak tu jadi baik? Kita tanya diri sendiri. Selama ni, kita berinteraksi dengan anak, kita berkomunikasi dengan anak tu, adakah kita yakin cara kita itu boleh buat anak jadi baik ataupun sebaliknya? Okay, next. Apa motivasi anak untuk jadi baik? Okay. Ini adalah apa yang saya dapat daripada psikiatris Dr. Nizam Zakaria. Saya sangat suka follow dia sebab dia sangat tak kedekut ilmu. Dia memang bagi ilmu. Kalau dia bagi buat live tu, siap bagi slide free lagi kan. Okay. Dan menurut Dr. Nizam, motivasi untuk anak jadi baik adalah apabila mereka punya emosi cukup ni. Anak-anak ni, emosi dia macam cawan tau. Cawan, ni emosi anak. Dia perlu diisi. Cawan ini perlu diisi dengan safe, secure, soothe, seen. Apa jadi kalau kita, family, kita tak isi cawan dia? Dia akan bawa cawan dia keluar rumah, dia akan pergi cari kat sekolah.
Dia anak-anak yang tak dapat perhatian kat rumah akan cari perhatian dekat sekolah. Anak-anak yang tidak, kalau dia tak dapat bahu ibu bapa dia sendiri untuk dia menangis, dia akan cari bahu orang luar. Dia akan cari bahu orang lain untuk dia menangis. Bahu orang luar, bahu entah siapa-siapa. Entah kutu jalan mana anak dia menangis kan. So kita kena hati-hati, jangan sampai anak-anak cari empat keperluan emosi dia ni kepada orang luar dan kita takut-takut orang yang dia dapat tu adalah orang yang salah. Okey, apa motivasi untuk anak jadi baik? Safe. Rasa selamat dan ada tempat untuk mengadu. Yang kedua, rasa secure, rasa dilindungi. Ibu bapa kena bertindak sebagai pelindung. Ni kadang kita tengok kan berita kan, mak bapak sendiri yang sepatutnya jadi pelindung pun boleh jadi predator kan, masa pedofilia lah kan. Adu kat mak pun tak percaya. Kita tak nak jadi macam tu. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah sooth. Ada kebolehan untuk anak tenangkan diri. Dan yang keempat adalah sin. Anak rasa diakui, disedari kehadiran dan emosi dia divalidate. Jadi siapa nak bagi semua ni? Of course lah, anak-anak perlu dapat dari rumah. Dan siapa yang bagi adalah kita lah. Kita parents. Okay, bila cukup safe, secure, sin anak-anak ni, so dekat sekolah, cikgu-cikgu dah tak pening dah. Cikgu-cikgu terima, just tukang bagi ni je. Tukang bagi ilmu je, tak payah nak ajar pasal adab ke apa ke anak orang, betul tak? Okay? Yes, yang seterusnya. Menurut Dr. Nizam, dia cakap pendidikan EQ adalah sesuatu yang kita tak boleh subkon pada orang lain. EQ tidak dibina di sekolah atau program motivasi. Ia adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk membinanya. Betul. Ada tak kat sekolah berapa ratus ribu dan nisbah cikgu dengan anak murid berapa ratus? Anak murid tu yang cikgu kena kontrol. Macam mana cikgu satu-satu nak bagi pendidikan EQ kat seorang demi seorang? Tak boleh. Cikgu tak ada kapasiti. Cikgu tak ada kebolehan. That's why nak tak nak ibu bapa, pendidikan EQ itu sendiri adalah tanggungjawab ibu bapa untuk isi. Okay? EQ memang tidak boleh diajar sebab ia dibina dari kecil lagi. Pasal kritikal bagi pembinaannya ialah 5 tahun pertama. That's why 5 tahun pertama anak tu kita kena tengok dengan siapa anak kita damping. Penjaga tu okey ke tak? Kita hantar sekolah yang betul ke tak? Kita kena betul-betul fasi bab. Kena pastikan yang anak 5 tahun pertama tu betul-betul pengisian dia yang nak jadi orang ni kan, dia punya core dia tu dibina dengan baik. Okay? Tapi berita baiknya, otak ni macam plastik, boleh dibentuk. Okay? Proses pembentukan ni berlaku sehingga usia anak 26 tahun. Kan saya cerita pasal pembangunan otak tadi ada 3 jenis kan? Bermula daripada otak reptilia, kemudian saya lupa dah. Otak feeling, kemudian otak neocortex tu kan? Otak neocortex tu dia umur 26 tahun baru dia fully terbentuk. That's why kita rasa macam waktu 26 tahun tu lah baru kita macam ya Allah, aku masa teenagers dulu perangai macam ni, teruknya, malunya bila fikirkan balik aku yang dulu kan. Sebab apa? Sebab 26 tahun tu baru kita betul-betul matang. Okay? Back to ini tadi. Apa pun masih sempat nak bentuk. Masih sempat, cuma proses dia makin lama menjadi makin susah lah. Macam rebung kan. Nak bentuk rebung tu bila dah makin tua makin susah nak bentuk. Sebenarnya kalau nak bentuklah awal-awal, senang kita punya kerja. Okay? Okay, ini adalah apa yang saya itipati yang saya dapat melalui kelas daripada Dr. Nizam, psychiatrist. Bagaimana untuk melatih EQ anak? Menggunakan teknik 5R. Apa 5R tu? Yang pertama ialah reflection, yang kedua relaxation, yang ketiga regulation, yang keempat relationship building, yang kelima respect. Okay. Saya cerita tadi, ilmu-ilmu psikologi ni saya banyak dapat daripada buku. Okay, dan kalau sesiapa nak, saya rekomenkan buku-buku, antara buku-buku yang saya rasa macam complete
kita boleh complete bab psikologi ni. Kalau complete means kalau dalam disiplin untuk membentuk disiplin anak-anak, ini adalah antara buku yang saya sarankan. Buku ni, sebab nota yang saya pakai ni pun banyak daripada buku-buku ni. Buku ni. Tapi ni dia macam buku teks sikit. Jenis kalau baca cepat ngantuk. Baca sikit tidur. Sebab dia agak berat lah kandungan dia. Ada lagi 2. Tapi kalau nak beli tadi, yang 2 ni lah. 1, 2. Okay. Alright. Next. Teknik yang pertama. Teknik 5R yang pertama. Reflection. Apa yang kita faham dengan reflection? Kita duduk depan cermin. Itulah reflection. Apa fungsi cermin tu? Nak reflect kembali image kita. Image di depan dia. Betul tak? So, itu yang kita perlu jadi kepada anak-anak. Kita perlu jadi cermin kepada anak-anak. Nak duk mengadu kat kita, kita pantul balik apa yang dia cakap kat kita tu. Sebagai contoh, saya cerita dulu apa itu reflection. Reflection adalah kesedaran diri, self-awareness. Anak yang tak ada self-reflection, kita tanya, you okay tak? Dia tak tahu. Dia tak tahu pun dia ni okay ke tak. Sebab dia sendiri tak faham dia punya perasaan. Jadi kita kena bantu anak untuk jadi cermin, untuk bagi tahu explain kat anak apa benda perasaan yang dia sedang rasa tu. Okay, next. Okay, sebagai contoh. Sebagai contoh dalam kartun ni kan, yang belah kiri ni biasa yang berlaku kat kita lah kan. Bila anak mengadu, ayah saya sedih lah, turtle saya mati. Kita cakap apa kat anak? Cakap, dah, jangan sedih. Cakap, dah, jangan sedih. Jangan nangis. Itu turtle je, kenapa nak nangis? Biasa kan kita cakap macam tu kan, kita menidakkan perasaan anak. So apa jadi kat anak tu bila kita menidakkan perasaan dia? Lagilah dia jadi burst. Okay? Lagi kepala kita nak buat kan. Daripada kita nak pendekkan cerita jadi panjang pula cerita. Jadi kita try guna teknik reflection. Apa benda yang anak tu rasa kita sebut. Contohnya macam anak dan kartun ni dia cakap turtle saya mati. Pagi tadi hidup lagi. Then ayah dia cakap, Oh terkejut lah. Ya ke? Betul ke? Dia terima perasaan anak tu. Labi-labi tu kawan saya. Tentu awak sedih. Saya ajar dia buat selap mata. Kamu bodoh gembira bersama. Maksudnya kat sini, parents bila anak datang kat kita mengadu, kita jadi cermin untuk sebut apa benda yang anak tu rasa. Sebab kadang-kadang anak tu datang, dia pandai cerita tapi dia tak tahu pun perasaan yang dia rasa tu apa. Risau ke, marah ke, sedih ke, dia tak tahu. So kita lah parents kena bertindak untuk sebut apa yang dia rasa. Kenapa kena cakap macam tu? Kalau siapa pernah pergi kaunselor pun sebenarnya buat perkara yang sama je. Kalau kita pergi cakap kat kaunselor, ayah saya, tak sukalah ayah saya tu. Dia tak pernah layan saya baik-baik. Kaunselor cakap apa? Awak marah ya. Marah kat dia. Kaunselor sebut apa yang perasaan yang sedang kita alami tu. Kenapa kita buat? Kenapa pentingnya reflection? Sebab bila kita buat macam tu, sebenarnya kita buat anak tu feeling dia validated. Dia rasa diri dia difahami. Dia rasa bila diri dia difahami, dia rasa lebih relief. Dia rasa macam, it's normal to have that feeling. Kita manusia memang normal ada feeling tu. Tak apa. Marah nak sedih, it's normal. Kita validate. Okay? Apa jadi kalau kita tak validate anak punya feelings tu? Macam kartun yang kiri tadi tu lah. Ayah dia cakap, kenapa nak sedih kan? Kenapa nak sedih? Turtle je. Ayah dia menidakkan perasaan anak tu. Apa jadi? Dia ibarat macam air kan nak melimpah. Air kapangan tu dia nak jalan flow. Dia nak go flow kan. Go with the flow. Tapi kita tahan. So apa jadi? Lama-lama benda tu terus melimpah macam tu. Macam tu jugalah ke anak. Bila anak tu ada
negative feelings tak bermakna anak tidak berhak untuk untuk merasai feelings tersebut. Kita kena benarkan dia flow dengan cantiknya. Okey. So kita kena ajar anak untuk saya tak boleh klik Sorry. Next. Okey. So kita kena ajar anak sebutkan apa feeling yang dia rasa tu. Sebagai contoh yang kiri ni yang biasa kita buat lah. Mama, saya punya kaki sakit. Saya jatuh tadi. Oh, jangan nangis. Tak apa. Oh, it's okay. Jangan nangis. Okay tu. Nanti elok lah. Cakap kat anak. So, bila kita cakap anak, apa jadi kat anak tu? Anak tu lagi burst. So, what if kita terima feeling anak tu dengan cara menamakan apa yang dia rasa. Mama, kaki saya sakit. Oh, yelah sakitnya. Yelah tadi mama tengok adik lari-lari lepas tu jatuh. Mesti sakit. Kenapa? Apa jadi? So kita terima feelings anak tu. So bila anak rasa divalidated, dia lebih rasa lega. Okey, seterusnya. Okay. Sebenarnya bukan anak-anak saja yang perlu kita ekspresikan, bantu ekspreskan apa yang kita rasa. Kalau kita sendiri marah, kita kena express kita punya emosi tu juga. Contohnya macam kita kalau anak tarik-tarik baju, kita nak bayar ni kat cashier, anak tarik baju. Kita cakap apa? Kau ni kenapa? Rimas kan? Betul tak? Biasa saya pun biasalah kadang-kadang kalau terlupa tu biasa termarah jugalah anak macam tu kan. Rimas lah, jangan buat macam tu. So bila kita cakap macam tu, sebenarnya anak tak faham. Anak tak faham, dia abstract. Bila kita cakap merimaskan tu, benda tu abstract untuk anak. Jadi kita explain apa yang kita rasa. Ayah tak suka seluar ayah ditarik. Terus terang, ayah tak suka seluar ayah tarik. Ayah tak selesa. Ayah rasa terganggu. Sebut apa yang kita rasa. Ekspreskan apa yang kita rasa tu. Okay, next. Contohnya macam ni lah. Dia hadap, suka menyampuk. Tapi kalau kita cakap elok-elok, ibu kecewa. Dia sebut apa yang dia rasakan. Ibu kecewa. Ibu kecewa apabila ibu tak dapat nak bercakap, awak dah potong cakap ibu. Okay, next. Itu adalah teknik reflection. Kita sebut apa perasaan yang anak tu rasa atau kita rasa. Yang seterusnya, teknik kedua adalah relaxation. Teknik relaxation ni sebenarnya bukan tertakluk kepada anak-anak je. Kita sendiri, parents yang susah nak relax ni pun boleh guna teknik yang sama supaya jangan cepat-cepat nak. Kita yang susah nak relax ni, tengoklah macam mana kita punya cara didikan dulu macam mana kan. Cepat nak marah, sikit-sikit nak marah. Nak kontrol marah tu susah kan. Kita dididik macam mana. Okay, dan yang kedua adalah relaxation. Didik anak perlunya bertenang. Guna visual sebagai analogi. Contohnya macam ni lah. Kita letak air kat atas buku tu. Bila air tu tenang, apa jadi? Kita boleh nampak image dalam di sebalik air tu. Tapi kalau kita punya kepala kusut, dia macam sama macam bila air tu berkocak. Kita tak nampak pun image di dasar dia tu. Jadi kalau tak nampak image di dasar dia, macam mana kita nak settlekan masalah? So bertenang. Bila bertenang, insyaAllah lagi mudah kita nak nampak kita punya masalah. Ataupun boleh guna analogi minyak dengan air. Apa jadi bila air dengan minyak bercampur? Dia jadi macam tak tentu arah. Macam itulah ibaratnya kita punya kepala otak. Bila tak bertenang, macam itulah berkecamuknya dalam kepala otak tu. Jadi kita ajar teknik relaxation. Teknik relaxation yang pertama adalah next. Teknik relaxation yang pertama adalah deep breathing. Apa beza deep breathing dengan breath kita kan sentiasa bernafas. Kenapa nak kena deep breathing ni? Kan? Kenapa? Dia macam ni, bila kita stres, punya jantung macam ni. Sesuatu kita punya jantung.
bila kita laju, kita sebenarnya menghantar signal ke otak kita untuk tells kita punya organ-organ dalam badan untuk hasilkan hormon-hormon stres. Jadi hormon-hormon stres tu dia pergi kat badan tu, dia pergi dekat collagen, dia bunuh collagen jadi di muka kita kedut. Dia pergi kat tulang, dia bunuh, dia kurangkan kepadatan tulang jadi kita mudah kena osteoporosis. Dia pergi dekat jantung, kita jadi mudah dapat serangan jantung. Pergi dekat tu hormon stres tu bahaya dia boleh pergi kat satu badan sampai kita punya badan tu jadi tak sihat, cepat sakit dan sebagainya. Betapa dia punya kesan stres tu kan boleh efek satu badan. Okay. So apa nak buat bila kita stres? Kita tarik nafas. Kita tarik nafas, deep breathing. Bukan bernafas yang biasa-biasa, deep breathing. Kalau kita bernafas, kita biasa apa yang berombak? Dada yang kita yang berombak. So, dalam deep breathing ni, kita cuba pastikan bahawa yang berombak adalah perut kita. Cuba kita tengok baby. Baby kalau bernafas, apa yang naik? Perut dia. Perut dia yang turun naik, betul tak? So kita nak try deep breathing, bernafas macam baby. Okay. Kita duduk dalam keadaan selesa. Kita tarik nafas dalam kiraan 10 slowly. Dan kita lepas nafas perlahan dalam kiraan 10. So what happen bila kita buat macam tu? Apa jadi pada kita punya jantung? Jantung kita yang tadi duduk stres tadi tu jadi lebih stabil. Dia jadi lebih stabil. Bila kita punya jantung lagi lebih stabil, kita punya BP, blood pressure pun lebih stabil. Bila blood pressure stabil, kita mampu untuk hantar hormon-hormon, cetuskan hormon gembira. Kan kita dalam badan kita ada hormon stres, ada hormon gembira. So bila kita tenang, kita punya otak boleh cetuskan hormon gembira. So hormon yang gembira itu dia akan kembali connect kita punya otak logik. Kan bila kita stres, kita tak boleh nak fikir logik sebab hormon stres tu dah penuh dekat neocortex, sudah tak boleh nak connect dah. So bila kita kembali dapatkan hormon gembira tu, hormon stres tu dah go balik, dah pergi, dah terhapus dan kita boleh kembali waras. So kalau stres tu tarik nafas. Okay. Next. Okay, yang kedua ialah mindfulness. Mindfulness ni maksud dia feeling tau. Kita betul-betul menghayati. Biasa kita menghayati ni waktu-waktu zaman bercinta dululah kan, dengan lagu bercinta, rasa macam terbuai kan, rasa menghayati sangat kan. Itulah contoh mindfulness. Tapi kita sekarang macam mana? Waktu time PKP ni tiba-tiba teringat mak kat kampung kan. Time kat PKP teringat dalam rumah ni, terperangkap dalam rumah, teringat mak kat kampung, rasa rindu nak pergi sekolah kan. Tapi waktu kita bekerja, kita ni pula, waktu kita balik kampung contohnya, balik kampung dah teringat kat kerja pula, teringat kat sekolah pula. Tak pernah yang betul-betul kita feeling apa yang kita sedang lakukan. So what if pada satu ketika tu kita cuba lakukan teknik ni, mindfulness ni. Yang mata, kita gunakan deria-deria yang kita ada. Gunakan deria sentuhan, kita gunakan deria auditory, deria bau, deria rasa, kita pejam mata. Lepas tu kita cuba cari 4 benda yang kita boleh dengar. 4 benda yang kita boleh dengar. Lepas tu kita ambil tangan kita ni, kita cari 3 tekstur yang kita boleh rasa. Okay? Dan kita bau apa dua bau yang berlainan yang kita boleh detect. Hidung kita boleh detect. Okay, dan yang terakhir, apa benda yang kita boleh rasa dekat dalam mulut ni, ada tak gigi lebih-lebih sahur pagi tadi ke kan? Kita boleh rasa. So kenapa? Apa sains di sebalik mindfulness ni? Macam ni, otak kita ni, logik ni, dia sama ada digunakan untuk berfikir ataupun memproses sensory, memproses deria kan. Kita sentuh apa, dia proses, dia pergi dekat otak proses, pergi balik kat deria. Okay, so
otak sama ada berfikir ataupun memproses deria tu. Bila kita punya kepala otak ni terlalu serabut, dan bila kita buat mindfulness, kita sebenarnya switchkan otak kita ke untuk digunakan untuk buat mindfulness ni tadi, proses deria. So maknanya kita switch off kan kita punya mind ni daripada too busy memikirkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Okay? Begitulah. Okay, dan yang teknik yang ketiga, teknik relaxation yang ketiga adalah sensory, fit sensory. Dia sama macam mindfulness tadilah. Kita mengalihkan perhatian otak kita tu kepada aktiviti-aktiviti sensory. That's why anak-anak bila kita kalau dalam terapi dia ada sensory sensory feeding. Mana ke? Aktiviti sensory feeding macam tu lah. So untuk sebab apa? Sebab ia memberi sensasi ketenangan kepada anak-anak. Yang istimewa ni dia punya regulation emotion dia lagi orang cakap tak kepala kan. Jadi mereka perlukan terapi sensory yang macam ni. Contohnya duduk dekat sensory swing, main stress ball, jumping. Bila duduk dekat sensory swing ni, dia sebenarnya dia stimulate deria sendi badan anak tu. Anak tu rasa macam badan dia stimulate. Sama juga macam kita main stress ball. Sebenarnya kita stimulate kita punya deria sendi, deria proprioceptif dia. Bila kita stress, kita melompat. Anak pun boleh join sekali melompat. Supaya distimulate deria vestibular dia. So mana-mana anak yang kuat tantrum ke, boleh cuba aktiviti-aktiviti sensory ni. Okay? Sensory feeding. Okay, dan yang keempat adalah kita bantu anak channelkan emotion dia. Anak ni sedih, marah, resah, semua tu memang negative feelings. Tapi negative feelings tak bermakna anak-anak tak berhak untuk ada perasaan tu. Yes, anak-anak berhak untuk ada perasaan negatif tu, tapi jangan biar sampai feelings tu menguasai anak-anak. Kita kena ajar anak bagaimana untuk channelkan perasaan tu. Caranya adalah dengan menulis. Abang marah ke? Marah. Besar mana abang marah? Besar ni ke besar ni? Tunjuk kat mama besar mana. Boleh tak abang lukiskan marah abang tu macam mana? So ini yang saya buat dekat anak saya lah ni, lukisan dia lah ni. Macam ni abang marah. Dia tunjuk. Ini otot. Dia selalu lukis orang lidi. Tiba-tiba bila dia marah, dia tunjuk badan orang marah tu besar. Nak tunjukkan bahawa dia punya emosi marah tu besar sangat lah tu. So, ataupun untuk anak yang dah pandai menulis, semua dia tulis journal. So, bila anak-anak tahu bagaimana nak channelkan dia punya emosi melalui aktiviti macam ni, dia sebenarnya bantu connect otak sekejap macam ni, otak emosi dengan otak logik ni dia kena connect. Sekejap azan. Sekejap azan.
Ya. Boleh lagi ke ni? Ada lagi 27 slide. Dalam cuba Okey, teruskan. cuba settlekan dalam masa kurang 1 jam lagi. Okay ya? Okay. Sambung. Emotion. Ni. Emosi kita ni, kita kena connect. Emosi otak emotional. Kita kena connect bersama. Tak boleh biarkan otak emosi ni dia bekerja sorang-sorang. Nanti kita terganggu. Kita bantu anak untuk connectkan. Ya. That's why kita lakukan melukis dan menulis diary ni untuk kita ajar anak untuk connect. Connect emosi ni. Okay, next. Cara relaxation, teknik relaxation yang seterusnya yang kedua adalah smile. Stress dengan anak. Stress dengan husband senyum. Walaupun kita sempat tu, cancel tu, cari pun. Suara tenggelam. Oh sorry, saya lupa nak pakai. Kita stres macam mana pun, kita cuba senyum. Bangun pagi, cuba bangun pagi kan kita bangun. Kita senyum. Bangun pagi kita senyum selama 1 minit. Dalam waktu kita senyum tu kita sebutlah, ya Allah syukurnya hari ni aku dapat bangun pagi dalam keadaan sihat. Anak-anak aku masih sihat, Alhamdulillah. Aku masih boleh bangun di rumah. Senyum sambil kita kenangkan benda-benda yang kita perlu syukuri. Bila kita senyum, apa yang berlaku adalah otot kita, bila kita senyum, kan otot muka ni akan hantar sinyal ke otak. Untuk otak tu cetuskan hormon senyum. Cetuskan hormon gembira. Lepas bila kita stres, kita senyum. Senyum paksa sampai air mata meleleh pun senyum je. Sebab apa? Sebab ia akan membantu kita kembali regulate emotion. Happy balik. Yang keenam adalah positive thinking. Positive thinking. Positive thinking comes from words. Words dari siapa? Kalau dari anak-anak tu, that's why kita mak ayah kena jaga words kita kepada anak. Jangan semudah-mudah cakap anak degil. Jangan semudah-mudah label anak tu nakal. Anak tu lembab, tak pandai. Sebab once kita cakap benda tu, words tu akan mempengaruhi thoughts anak. Akan mengubah the whole anak punya cara tindakan. Berubah cara tindakan anak-anak tu, dia akan merubah tingkah laku anak. Bila berubah bila tindakan anak-anak berubah, dia akan efek bagaimana anak-anak tu punya perangai, cara dia bawa diri kat sekolah, dan sebenarnya yang paling menakutkan adalah dia efek nasib anak-anak. Betapa bahayanya kita punya words ni kalau tersalah sebut kat anak, dia boleh efek sampai ke dia punya nasib hidup. Tahu? So kita ajar anak untuk positive thinking. Salah satu caranya adalah kita gunakan positive words affirmation. Walaupun anak tu nakal, sebut mama. Walaupun anak tu macam pandai cakap, ya Allah ya Tuhanku, doa depan anak tu, ya Allah ya Tuhanku, anak aku ni insya-Allah lembut hatinya, mudah terima ilmu kan. Doa yang baik-baik. Macam saya kalau anak tu sebelum pergi sekolah kan, dia dalam keadaan dia lemah-lemah, malas pergi sekolah tu, waktu tu saya cakap, Mar semangat, Mar pandai, Mar bijak. Saya cakap macam tu sampai dalam kereta pun, Mar suka tolong cikgu. Dia pun sama lah, ikutlah apa yang saya cakap. Mar suka tolong cikgu. So, kita sebut benda-benda positive affirmation tu kat anak. Okay. Yang seterusnya, cara tadi aku lupa dah. Teknik yang ketiga adalah regulation emotion. Masuk regulation emotion, maksudnya kawalan emosi. Kawalan emosi. Kita ni, even kita sendiri yang dah dewasa ni pun ada masalah untuk kawal emosi kita.
Apatah lagi anak-anak. So, kita jangan expect anak-anak yang kecil itu mampu untuk regulate emosi kalau kita sendiri pun tak mampu regulate emosi. Contohlah saya paling 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 mudah. Contoh yang kita senang dapat kan, kita suruh anak diam. Diamlah, bising kan, nangis-nangis macam ni. Kita suruh anak tu regulate emosi dia. Suruh anak tu diam. Tapi kita sendiri pun tak boleh nak regulate emosi, marah-marah. Suruh anak diam kan. Benda kan. Okey, regulate emosi adalah kemampuan untuk kenal pasti dan mengendali emosi. Anak-anak perlu kenal pasti emosi dia dulu. Dah kenal pasti baru dia boleh kendali. Emosi ni dia macam volume radio. Kita kena pandai macam mana nak tune. Kalau orang yang tak boleh nak tune, tak boleh nak regulate emosi dia, itu yang jadi sung kan. Jadi boleh terus tune daripada tadi elok je cakap lembut-lembut, tiba-tiba bila stres zong terus jadi. Dia punya emosi terus berubah sekelip mata. Otak kita ni perlu jadi adjuster yang baik. Kontrol volume tu. Okay? So indikasi regulasi emosi yang tidak baik adalah changes of emotion bertukar dengan mendadak dan suka dikawal. Kan? So, contoh yang kita tengok marah, bergaduh dengan adik-beradik, tiba-tiba boleh parang lah apa, itu adalah contoh masalah regulasi emosi. Okey, kita andaikan Cik Wan, otak tadi Cik Wan? Oh ya. Okey. Kita andaikan otak anak kita seperti rumah 2 tingkat. So, saya cakap tadi, anak-anak yang umur 2 tahun, dia tidak ada kilang. Okey. Otak kanak-kanak ibarat rumah 2 tingkat. Di bahagian bawahnya adalah bahagian di mana all the raw emotion berlaku. Marah, sedih, kecewa, semua ada kat situ, dekat tingkat bawah. Dan all the emotion kena perlu dibawa ke tingkat atas untuk diproses. Maksudnya tingkat yang kedua tu adalah kilang untuk memproses, untuk mengurus emosi tu. Tapi untuk anak 2 tahun, dia tak ada tingkat atas tu lagi. That's why kita tengok anak 2 tahun, kalau mengamuk, dia sendiri mengamuk macam tak tentu hala kan. Anak yang comel, kita geram-geram tu tiba-tiba boleh bertindak macam jadi Hulk. Okay. Kenapa? Sebab dia tak ada kilang untuk memproses dia punya emosi tu. That's why kalau nampak anak umur 2 tahun yang mengamuk tu kan, peluk tenangkan dia sebab dia sendiri struggle untuk tenangkan diri. So kita parents ni yang kena bantu anak tu untuk tenangkan diri dia. Okay. Tapi ada juga, kejap yang tadi tu. So kita sebagai ibu bapa, kita kena didik anak, bantu anak untuk bina tingkat atas tu. Kalau kita tak bantu anak bina tingkat atas tu sampai ke besar, anak-anak emosi dia akan bergelumang dengan di tingkat bawah saja. Dia tak reti macam mana nak salurkan emosi tu ke tingkat atas untuk diproses dan disalurkan dengan baik. Okay? So, kita andaikan macam tu lah. Okay, seterusnya. Regulasi emosi ini dia perlu ada 5 ruler, R-U-L-E-R. R yang pertama adalah recognize. Kita kena pasti perubahan emosi dan tanda-tanda stres anak. Kita kena tahu apa stressor anak. Apa yang menyebabkan anak tu stres. Ataupun apa yang menyebabkan anak tu ada emosi yang macam tu. Okay? Yang kedua adalah kita understand, faham, kita terima. Apa emosi negatif yang anak bawa tu kita terima dan kita hadap. Okay? Biasa kita macam bila anak bawa perangai kita cakap apa? Apalah itu pun nak sedih. Ya, kita tidakkan emosi. Nak cuba kalau anak tu ada masalah, kita cuba memahami anak, kita cakap, okey, cuba kakak cerita. Lukiskan how big kakak punya kecewa. Okay? Ketiga adalah kita labelkan. Anak dah cerita macam ni, dia rasa geram, dia rasa ni. So kita labelkan, oh marah, oh kakak marah. Oh marah. So kita namakan perasaan anak tu supaya anak belajar nak ekspresikan emosi dalam bentuk perkataan. So next time kalau dia marah, dia tak adalah macam tu kan. Dia boleh ekspreskan melalui perkataan. Yang seterusnya, yang keempat adalah express appropriately. So bila kita dah tahu, bila kita dah labelkan apa emosi anak tu,
Dan kita bagi tahu anak, sebenarnya okey boleh nak marah boleh, tapi bukan macam ni. Tak boleh pukul adik, tak boleh rosakkan barang, tak boleh cederakan orang. Cuba cara ni, cuba cakap baik-baik, cuba tukar barang dengan adik tu tadi. Awak berebut dengan adik sebab nak barang adik kan? Cuba cara lain, ambil mainan awak tu tukar dengan adik. Bagi anak idea apa alternatif yang anak tu boleh buat. Okey, yang seterusnya R, regulate effectively. Macam tadilah teknik macam mana kita nak ajar anak untuk relax. Seterusnya, in order to listen to your child, bila kita nak bila anak datang kat kita, walau kita tengah buat kerja sibuk mana pun, bila anak datang kita kena dengar. Dengar tu bukan sekadar macam sambung buat kerja, ayah dengar ni ceritalah. Tak, kita bukan dengar dengan telinga je, kita kena dengar dengan mata. Maksudnya bila apa kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan pun, bila anak datang kat kita, kita kena stop buat kerja, pandang mata anak. Pandang mata anak, okay, dengar dia cerita, okay, dengar. Kadang kita tak perlu cakap apa-apa pun, kita, oh ya ke? Ya, lepas tu, kita bagi respon macam tu pun sebenarnya pun dah membantu anak. Tak payah kita fikir-fikir apa nak buat apa dengan anak, okay? Label the emotion, ask deeper question. Cara ini lambat, yes, tapi lebih berkesan berbanding kalau kita marah. Bila kita marah, lagilah panjang cerita je. No, nak settle. Okay, seterusnya. Yang keempat adalah relationship building. Of course lah. Dengan anak tu indikasi kita, sebenarnya perangai anak ni, bila anak buat perangai ni sebenarnya adalah indikasi kepada connection kita dengan anak. Kalau anak buat perangai, kita check balik connection kita dengan anak. Sebenarnya okey ke tak? Untuk anak yang tipikal lah. Kalau untuk anak-anak yang istimewa, anak autism ni, mungkin ada sebab lain. Dari segi neurological yang perlu kita bawa pergi rawatan lah. Okay. Relationship building. Kita kena bina hubungan baik dengan anak supaya anak belajar bina hubungan baik dengan orang. Macam kita lah, kalau kita dengan anak, baik bagi benda tu kat mama kan. Kalau tak bagi, mama cubit. Kalau kita biasa buat macam tu dengan anak, esok kalau dia nak something dekat kawan dia, pun dia buat benda yang sama. Dia rasa macam ugut tu adalah cara dia untuk dia dapatkan kuasa supaya dia boleh dominate orang lain. Macam tu. That's why kita kalau kita ajar anak kita ugut, dia ugut kat orang lain, nak ke macam tu kan? Terus tak nak kan? Okay, kunci kestabilan emosi adalah resilient. Tanda-tanda anak yang resilient adalah connection dengan ibu bapa. Terusnya, tips didik anak bina hubungan baik dengan orang. Beri peluang anak bermain dengan orang. Gadget. Yes. Kalau nak bina connection dengan anak, of course gadget tu adalah benda yang paling sinful sekali sebenarnya. So kalau boleh, gadget tu boleh bagi gadget, tapi kena tahu cara nak kawal. Okay? Jangan sampai anak pegang gadget sampai tak bergaul, bercampur dengan orang. Okay? Ajar anak urus emosi. Ajar anak empati. Nampak uncle buang sampah, lori sampah lalu. Oh, terima kasih kat uncle tu. Baiknya uncle tu tolong kita buang sampah. Hari-hari kalau uncle tak kerja buang sampah ni, siapa nak tolong buang sampah untuk kita? Nampak tukang kebun. Adik tengok tu adik. Kalau tak ada tukang kebun ni dek, siapalah nak cantikkan kita punya kebun sekolah ni. Baiknya pakcik tu. Kita ajar empati dengan anak. Okay? Nampak? Okay. Tunjukkan value pada anak. Tadi bagus kan uncle tu tolong kita buang sampah. Seterusnya ialah peringatkan anak tentang peraturan dan adab supaya anak tahu had sempadan. Seterusnya, next. Okay, ini adalah contoh cara bagaimana kita nak respect anak punya perasaan. Kalau anak yang pendiam kan, kalau kita tanya, macam mana hari ni kat sekolah? Okay. Ini macam nak tak nak jawab. Mungkin kita boleh pancing anak yang macam ni dengan cara kita bagi tahu dulu, seronoknya kakak ni, seronoknya mama kakak dah balik sekolah, happynya mama tengok kakak hari ni. So bila anak dah rasa macam terpancing, hati berbunga-bunga, barulah tanya. Hari ni apa yang paling best berlaku kat adik? So,
Bila anak dah start connect, kita dah start connect feeling dengan anak, insyaAllah anak lebih mudah bercerita dengan kita. Okay, next. Nampaklah. Okay, contoh respect. Kita nak respect anak. Walaupun anak tu kecil, kita rasa dia tak cukup bagus, tapi kita tak boleh senang-senang untuk memperkecilkan dia. Okay? Yang bawah sekali, bawah sikit. Contohnya, okay, ini bab puji bab puji. Bila kita mendidik anak, kita nak memuji anak, kita tak boleh puji, pandailah kakak, wah bagusnya kakak buat ni pandainya. Ataupun rajinnya abang hari ni, rajinnya. Kita tak boleh puji kosong. Kita kena puji secara deskriptif. Deskriptif tu maksudnya bila kita memuji, kita menyebut apa usaha yang anak tu buat. Sebab apa bila kita sebut usaha yang anak tu buat, anak tak rasa macam dia pandai. Tak usaha pun dia pandai. Dia rajin. Dia tak buat kerja pun, dia tak ni pun, dia tahu diri dia rajin. Dia tak ada growth mindset. Dia punya mindset fixed mindset. Dia tak grow. So caranya adalah kalau anak tu melukis kan. Anak tu melukis, kita jangan cakap, wah cantiknya, pandainya kakak melukis. Itu tak cukup. Kita kena puji secara deskriptif. Wah kakak pandailah pilih colour tu. Kakak pilih colour hijau. Matching lah dengan colour pink ni. Kakak blend-blend macam tu. Matching lah, cantik. Kita describekan apa yang anak usahakan tu. Okay? Okay, yang seterusnya adalah contoh pujian deskriptif. Puji pun kena berhati-hati, ya. Okay, yang seterusnya. Contohnya macam ni lah. Ini sungguh indah. Kamu mengarang puisi yang bagus. Pandainya kamu mengarang. Anak pun tak tahu apa yang pandainya. Fahamlah kan. So, kita puji dengan secara yang lebih detail. Dengan secara deskriptif. Ibu betul-betul terinspirasi dengan puisi yang ditulis berkenaan dengan helang ni. Paling ibu suka pada baris ni. Denyutan si kepak besar itu. Bila puji secara deskriptif, oh anak tahu, yes. Betul, make sense lah. Pujian mak tu make sense. Maknanya usaha aku untuk buat puisi ni bagus, berhasil. Okay, okay seterusnya. Next, okay, ini adalah ini yang saya cakap tadi itulah. Walaupun anak ni kecil, kita tengok macam tak ada harapan. Tak ada harapan je anak aku ni. Tapi kita jangan memperkecilkan anak. Jangan sekali kita memperkecilkan anak. Kita kena sentiasa beri anak tu rasa resilient. Beri anak tu rasa dia mampu buat. Galakkan anak untuk mencuba. Sebagai contoh kalau dia cakap, ibu saya rasa macam nak cuba berlakon lah. Kita jangan cakap, kamu pun tak berlakon. Kamu mana reti nak berlakon, tak pernah berlakon kan? Boleh ke? Kita elak ke cuba cakap macam tu? Kita beri galakan. Oh wow, betul ke? So, nak jadi watak apa? Kan? Kita beri galakan. Okay. Itu pasti jadi pengalaman yang baru untuk kamu. Ataupun, kalau anak cakap, Mama rasa macam nak cuba kerja lah, nak cuba jaga baby lah, boleh tak? Kita jangan respon cakap, kamu muda lagi mana boleh jaga baby? Kamu nak jaga diri kamu sendiri pun tak boleh kan? Kita elakkan daripada merendah-rendahkan anak. Kita cuba beri galakan kepada anak. Kamu fikir kamu dapat bekerja sebagai pengasuh? Macam mana nak buat? Macam mana? Apa plan kakak? Cuba kakak cerita kat mama. Mama nak tahu apa plan kakak. Okay, kita beri galakan kepada anak tersebut. Okay, next. Okay. Dan teknik yang kelima adalah respect. Respect. 9 tips bina respect dalam diri anak-anak. Pertama ialah show them we respect them. Cara untuk kita rasa anak tu rasa diri mereka di respect adalah bila kita bercakap, kita pandang mata. Kita betul-betul dengar apa yang mereka cakap. Jangan bila kita cakap, ya ayah. Saya biasa kadang-kadang tu. Kadang sangat. Kita cuba elakkan sebab apa? Sebab macam kita sendiri. Kalau
kalau berpasangan kita, kita nak cerita dengan penuh excited nak cerita dekat pasangan kita kan, kita dapat something, tapi bila kita nak minta respon daripada suami, daripada pasangan kita macam macam buat tak tahu kan. Macam mana perasaan kita? Sebenarnya macam itulah perasaan anak kita. Kita buat macam tu dengan mereka. So pandang mata. Saya suka main lawan mata dengan anak. Sebab sebenarnya pandang mata tu sendiri dari segi psikologinya buat anak rasa selamat, buat anak rasa lebih dihargai. Tu rajin-rajin buat aktiviti pandang mata anak. Okay? Seterusnya, puji anak bila berbuat baik. Next. Ajar anak untuk ambil pandangan orang lain. Contohnya kalau anak tu nak tengok TV kan, nak tengok channel kartun kan. Tadi dah tengok kartun. Cuba kita tanya, kita bimbang dengan anak cakap, kakak nak tengok kartun ni, kakak dah tanya ke orang lain ni? Orang lain pun nak tengok TV juga. Orang lain okey tengok dengan kakak tu. Ajar anak untuk bukan saja fikir diri dia sendiri. Ajar anak untuk respect orang lain juga. Okay? Cuba tanya dengan adik. Adik sengaja ke tak kalau macam bergaduh? Itu biasa yang berlaku lah. Kalau ada adik-beradik, biasanya memang macam ni lah. Bergaduh je kita kan. So, kalau berlaku je pergaduhan, baik-baiknya kalau anak tu dah besar, sebaik-baiknya kita pakai campur lah kan. Melainkan kalau anak tu memang tak tahu nak settle macam mana, dan kita bagilah idea macam nak settlekan. Tapi sebolehnya kita elakkan daripada campur tangan daripada mereka. Sebab anak ni kalau bergaduh, biasa kalau kita jarang bagi perhatian kat mereka, tapi bila mereka bergaduh baru kita nak bagi perhatian, takut nanti mereka akan gunakan cara bergaduh tu untuk dapatkan perhatian daripada kita. Okay? So, okay. Tadi tu kan, kalau anak bergaduh nangis-nangis, adik, abang menangis sebab adik buat. So, tanyalah adik sengaja ke tak? Sengaja. Kalau tak sengaja, abang maafkan ya. Sorry. Kita kena ajar anak bagaimana untuk saling menghormati. Terutamanya yang abang ni ego dia, kita punya anak yang lebih tua, sebenarnya ego mereka ni sebenarnya selalunya lebih tinggi daripada anak yang bawah-bawah ni. So kita kena pandai jaga ego anak yang lebih tua ni sebenarnya. Ada ego anak yang lebih tua ni, dia macam ego seorang isteri tua dengan isteri muda. Of course kita kena banyak menangkan isteri tua. Okay, yang seterusnya ialah get to know others. Cuba tanya nama kawan. Okay. Maksudnya kalau kita berkesempatan untuk pergi berjumpa dengan orang baru, anak tu macam ada minat untuk berkawan dengan kawan, kita galakkan anak tu. Cuba tanya siapa nama kawan tu, dia tinggal kat mana. Kan anak untuk berkawan, make relationship with others. Okay. Yang seterusnya adalah ajar anak nilai share. Ajar anak untuk berterima kasih. Ajar anak maaf, ajar meminta izin. Ajar anak-anak adab bila dengan orang lain, supaya anak tahu respect orang. Okay. Seterusnya, next. Be thankful. Ajar anak minta maaf, ajar anak berterima kasih, ajar anak empathy. Seterusnya, respect dengan emosi anak. Contohnya macam ni, dia sedih sebab anjing dia koyakkan dia punya kertas. Dia nangis. So kita cakap, bapak dia cakap apa ke anak dia? Janganlah sedih, dia tak apa. Jangan sedih, jangan risau, nanti kita cari gambar yang lain kan. Apa jadi anak tu lagi teruk nangis dia sebab ayah dia tidak accept anak tu punya perasaan. So what if kita try accept anak tu, tapi kita cakap ke anak tu, semalam awak sayang kan anjing awak tu kan, awak sayang Mobi kan, tapi hari ni je awak marah sebab Mobi koyakkan kertas awak kan. Jadi that's normal.
apa yang awak rasa hari ni awak sayang kat anjing awak, tapi hari ni rasa marah sebab apa? Sebab anjing tu buat hal. So ajak anak bawa feeling it's okay but it comes and goes. Okay, next. Okay, ini untuk anak yang biasa nak tidur bilik dia sendirilah. Apa? Saya tak boleh tidur, saya takut mamis, mumia, saya takut mumia. Nak takut apa kan? Cuba tengok kat dalam bilik. Mana ada mumia? Tak ada mumia lah. Kan? There are no mummies in the closet or under the bed or anywhere else in your room. Now go to sleep. You are safe. Kita menidakkan apa yang anak rasa. So what if kita try using mindset to take control of images. Siapa yang biasa tengok cerita Harry Potter kan, macam mana Harry Potter dia ajar dalam satu kelas tu dia ajar macam mana Harry Potter nak overcome rasa takut dia dengan dark apa tu, panggil apa tu? Dengan itulah, apa panggil tu. So dengan membayangkan benda tu sebenarnya lucu je. Membayangkan sesuatu yang lucu terhadap benda yang dia takutkan tu. Okay, contohnya dia takut mumia, so ayah dia ajar macam mana nak change dia punya apa? Imaginasi ni untuk fikirkan benda dia takut tu sebenarnya adalah sesuatu yang lucu. Okay, seterusnya. Ada yang tak dengar ke? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Okey, sekarang dengar. Kena dekatlah dengan mulut. Boleh dengar. Ya, jom. Okay. Alright. Okay, contohnya inilah. I don't want to go to take a shot. Dia takut nak kena cucuk. Tapi ayah dia cakap apa? Apa nak risau? Sikit je, sakit sikit je. Sunat tu sakit sikit je. Macam ni semut je. Kan? Menidakkan perasaan anak. Sebenarnya, kita terima rasa takut anak tu, tapi kita bantu anak untuk channelkan perasaan takut tu dengan cara yang lebih baik. Okay? Contoh dia, ayah dia cakap kat sini, I know you don't, let's try something. Close your eyes and imagine gently swaying in grandpa's hammock. Remember how peaceful that feels? Kita gunakan, anak-anak ni sebenarnya kadang-kadang dia takut tu sebab dia imagine terlebih. Dia gunakan imajinasi dia untuk berfikir sesuatu yang menakutkan. Jadi kita bantu anak untuk gunakan imajinasi mereka ni untuk berfikir, untuk switchkan cara berfikir, gunakan imajinasi dia untuk fikirkan sesuatu yang lebih positif. Okay, imajinasi lebih positif, yang lebih lucu, yang lebih menenangkan. Okay, seterusnya. Next. Dia pun samalah. Next. Kecilkan sikit. Menurut Puan Nur Afidah daripada Parents Connect, dia kata anak ni rasa demotivated bila dia banyak buat baik. Anak banyak buat baik, tapi tak ada siapa perasan. Tak siapa nampak. Tapi once dia buat silap, tiba-tiba waktu tu lah dia kena attack. So, dia akan rasa demotivated. So that's why bila nampak anak tu buat baik, waktu tu kita tangkap dia. Tu anak buat baik tu lah kita tangkap dia. Kita capture dia, kita puji dia. Bagusnya dia lepas makan letak pinggan kat sinki kan bagus. Macam ni senang hati mama. Dah settle satu kerja mama. Lagi bagus tu kalau lagi handsome ni kalau abang tolong basuhkan pinggan tu terus. Kan kita tangkap dia waktu dia buat baik. Untuk anak yang nakal ni lagi kena puji. Nakal anak tu lagi kita kena banyak puji. Okay. Seterusnya next. Connect dengan anak. Cuba check kita punya list. Ada tak kita buat benda-benda ni? Aim untuk peluk 12 kali sehari. Peluk anak 12 kali sehari. 3 kali pun cukup lah kot. Bermain bersama. Pandang mata bila bercakap. Telefon tu jangan sentiasa on. Kadang-kadang telefon tu sangat mengganggu tau. Mengganggu kita punya kualiti kehidupan seharian kita kan. Jadi try rajin-rajinkan flight mode kan kita punya phone. Okay. Pandang mata, pegang tangan dan amalkan 3/1 untuk menegur. Apa 3/1 tu? 3/1 untuk menegur ni kita boleh gunakan juga kalau kita menegur kita punya pasangan ke, kawan-kawan ke kan.
Kita sebut 3 benda dulu, 3 kebaikan dulu. Mama tak abang ni kan dah lah rajin mengaji. Suka pergi sekolah, handsome pula tu. Kalau dan baru kita tegur. Dah cukup 3 benda perkara baik kita sebut dan baru kita boleh tegur. Kan bagus kalau abang rajin mandi, tak mandi lagi kan? Kalau abang rajin mandi lagi komplit abang punya bagus tu. Macam tu, okey? Yang seterusnya ialah kita mengalu-alukan emosi, mendengar dan empati. Present moment. Present moment ni maksudnya macam PKP ni lah momen yang perlu kita gunakan sebaiknya untuk connect dengan anak. Entah-entah lepas habis PKP ni kita dah tak ada dah peluang nak ada masa macam ni dengan keluarga. So kita gunakan sebaik-baiknya masa PKP ni. Okay? Dan seterusnya membaca buku cerita, solat berjemaah bersama dan rajin-rajin kan sebelum anak tidur tu kan baca Ar-Rahman tiup kat ubun-ubun sebelum tidur. Okay? InsyaAllah bila kita dah ada kita punya usaha secara physically, barulah kita layak untuk minta secara spiritually dengan Allah. Ni kalau kita minta doa-doa dengan Allah, Allah dah bagi. Tapi lepas tu kita punya usaha tu tak cukup kan, Allah tarik balik kan. So kita kena balancekan kita punya usaha secara spiritually dengan physically. Okay. Seterusnya. Connect before correct. Sebenarnya nak connect, nak correct, nak betulkan anak tu lagi mudah bila connection kita dengan anak ada baik. Okay, so connect before correct. Respond, not react. Mengajak dan mengarah. Mengajak bukan mengarah. Ini saya belajar daripada sifu saya tak ingat. Dia kata, kalau kita suruh anak, sebenarnya kita menghantar vibration yang force create resistance. Betul ke? Force create resistance. Paksaan buatkan kita create resistance tau, rintangan. So daripada kita memaksa anak, what if kita ajak anak? Contoh kita nak suruh anak mandi. Pergi mandi. Itu kan arahan. Arahan akan menghasilkan rintangan. Daripada kita pergi arah anak, what if kita mengajak? Jom mandi, jom. Berapa dah ni, jom. Kita banyak gunakan perkataan jom di depan untuk menyuruh anak. Okay? InsyaAllah sebenarnya lagi mudah untuk dengar cakap. Okay. Mendidik bukan memekik. Mendidik bukan memekik. Ini kita kena tengok balik. Kalau tanya saya, boleh tak marah anak? Macam tak logik pula kalau kata tak boleh kan. So, saya dah tanya jawapan ni, saya dah bincangkan dengan Ustazah Isfadia, saya dah tanya Ustazah Fatimah Syarha. So, kesimpulan yang saya dapat adalah nak marah boleh tapi kita kena tengok balik, kita kena check balik. Adakah waktu kita marah tu kita betul-betul marah untuk mendidik ataupun sebenarnya kita marah tu sebab kita nak luahkan perasaan kita yang meluapkan anak. Okay? Ataupun kita marah tu sebab adakah betul kita marah tu anak tu boleh jadi lebih baik ataupun sebenarnya adakah bila kita marah-marah anak tu anak buat sebab dia dengar cakap kita atau sebenarnya dia takut. Okay? Ataupun adalah waktu kita marah tu anak termotivasi nak jadi baik ataupun kita hanya buatkan anak tu, didik anak tu membesar jadi pemarah macam kita juga. Kita kena tanya soalan-soalan tu sebelum kita apply marah kepada anak. Sebenarnya kita cuba untuk marah tu jadikan sebagai choice yang terakhir lah. Okay? Kita cuba mendidik. Mendidik bukan memekik. Tegas tak perlu melibas. Tegas dengan garang tu sebenarnya sangat lain. Kalau nak cakap mama, kalau nak cakap jangan makan aiskrim kan. Kalau kita marah makan aiskrim, dia lain dengan kita cakap nak makan aiskrim boleh tapi lepas makan nasi. Sudahkah ada nada tegas di situ kan. So, sebenarnya kita boleh bertegas tanpa perlu melibas. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kids measure love in the amount of energy and quality of your presence you give them. Sebenarnya kita belilah mainan semahal-mahal mana pun, tapi kalau mainan tersebut kita bagi ke anak tanpa ada penglibatan dari kita, sebenarnya tak ada harga pun mainan tu. Sebenarnya kalau
anak tu diberi pilihan untuk pilih mainan dengan masa dengan kita, sebenarnya anak tu lebih nak kita punya masa berbanding dengan mainan. So, banyak-banyakkan luangkan masa dengan anak. Walaupun mungkinlah ada di antara kita ni yang jenis jarang dapat jumpa anak kan. Mungkin ada yang kerja offshore ke 2 bulan sekali baru dapat jumpa anak kan. It's okay, tapi once ada masa dengan anak tu, walaupun kita ada masa dengan anak cuma 2 jam, tapi kita gunakan 2 jam yang kita ada tu, gunakan sepenuhnya untuk anak. Tinggalkan semua kerja, tinggalkan handphone apa semua, betul-betul dedikasikan 2 jam yang kita ada tu sepenuhnya kepada anak. Okay? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya adalah kanak-kanak memerlukan kasih sayang seperti mereka memerlukan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Selama ni kita hanya sediakan keperluan-keperluan fizikal. Keperluan yang kita nampak di mata, yang tak cukup nampak di mata. Tapi kita selalu terlupa untuk penuhi keperluan-keperluan yang di dalam yang kita tak nampak. Macam yang saya cakap tadi, emosi anak tu ibarat cawan yang kosong. Kita yang kena isi. Jangan biar orang lain isi. Okay? Itu lebih bahaya. Habis kan? Alhamdulillah habis pun 50 slide. Okey, 49 slide. Habis selesai. Okey, Alhamdulillah kita dah perkongsian panjang lebar daripada pengawa. Okey, ada soalan nak ditanya, saya buka ruang pada semua. Boleh unmute dan juga bertanya soalan. Dan kita bagi ruang sikit lah, walaupun dah pukul 5 sekarang ni. Tanya soalan. Dan juga bolehlah pengawa boleh menjawab, berkongsi idea ataupun berkongsi ilmu dia kepada kita, insyaAllah. Okey, saya buka soalan. Siapa nak bertanya? Perkenalkan nama dan juga terus kepada soalan. Ada? Pengawa, ada beza tak anak lelaki dan anak perempuan? Anak lelaki dan anak perempuan memang berbeza. Dari segi fizikal dan perkembangan motor pun dekat situ pun memang sangat berbeza. Sebagai contoh lah kan, yang saya tahu anak perempuan ni dia motor halus dia lebih. Mereka lebih dia punya kemahiran motor halus dia lebih jitu. That's why kita tengok anak perempuan ni lebih mudah buat benda-benda yang macam menjahit, benda-benda halus-halus beats ni kan. Tapi anak lelaki ni dia lebih kepada motor kasar. That's why mereka ni jenis impulsif, bergerak ke sana kemari kan. Nampak macam naughty gitu kan, macam sentiasa bergerak, impulsif. Dan anak perempuan ni sebenarnya lebih mudah dengan cakap. Dia sebab dia belajar melalui banyak auditory. Anak lelaki ni dia more to kinesthetic learners. So kalau kita nak mengajar ni, kita kena banyak gunakan all the senses, dia punya pergerakan badan tu kita kena banyak guna. So anak-anak perempuan ni sebenarnya lebih mudah untuk disiplinkan berbanding dengan anak lelaki. Kalau boleh, kalau satu tip Puan Sri, kalau nak jarakkan sikit penggunaan gadget tu dengan anak kita, macam mana? Sebab sekarang ni gadget ni macam satu benda yang sinonim dengan mereka. Nak jarakkan sikit. Nak dia pengguna yang bijak, bukan senang tau. Cakap mudah lah kan, tapi realiti sekarang ni saya tengok sekolah pun nak anak-anak kita guna gadget. Kita pun kata, lepas tu satu lagi datang masuklah, jangan guna gadget. Jadi fokus lari, mata belajar tak cantik, bila tahu tengok bagus kan tengok skrin tu terlalu lama. Ya betul. Kalau ikutkan kita tak boleh nak elak daripada anak-anak ni untuk apa ni zaman anak-anak. Teknologi ni memang zaman anak-anak sekarang adalah teknologi. Jadi kita tak boleh nak pisahkan anak-anak dengan teknologi. Tapi kita jangan lupa kita kena kawal. Kita kena pantau. Apa pun yang kita beri kepada anak, kita kena tahu had dia kat mana. Okay, kita nak bagi anak coklat, boleh bagi anak coklat, makan coklat. Tapi kena ada had, jangan sampai makan sampai rosak buah pinggang, kencing manis, gigi rosak. Kena tahu had dia. Macam tu jugalah dengan gadget. Even American Pediatrics Association, dia ada cakap, dia sarankan anak-anak ni kalau untuk 2 tahun ke bawah dilarang untuk
bagi gadget sebab waktu tu mereka punya deria auditory dengan deria visual dia sedang dalam proses berkembang. Jadi waktu dalam sedang proses berkembang tu kita dah terus bagi gadget. Wah, sayang sangat. Dia overstimulated. Dan untuk anak yang 2 tahun ke atas tu bagi boleh tapi pastikan jangan lebih daripada total 2 jam satu hari. Dan satu sesi tu jangan lebih pada setengah jam. Kalau setengah jam tu dia dah kira overstimulated. Bila overstimulated tu kita risau anak tu boleh jadi sampai ketagihan gadget. Dia jadi ketagihan gadget. Gadget ni dia makan kita punya 2 deria yang utama yang kita guna untuk fokus dalam kelas. Bila 2 deria yang utama ni kita pakai untuk kita banyak overstimulated daripada gadget. Bila duduk dalam kelas, anak tu jadi susah nak fokus. Bila nak fokus dalam kelas duduk depan, bila tengok ada perhiasan kat kelas tu dia rasa terganggu. Dia ada dengar bunyi sikit dia macam distracted. Kena control. Jangan sampai anak tu stimulated dan kena ketagihan gadget. Ketagihan gadget sangat bahaya lah. Defect. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Saya nak tanya boleh tak? Okey, teruskan. Boleh. Sebutkan nama. Saya Sirajuddin. Okey, tuan Saya Sirajuddin. Sirajuddin Sapuan. Ya, Saya minat dengan apa yang tak payah tuan-tuan lah dengan saya. Saya cuma nak tanya satu je. Penerangan daripada Puan Wawa tadi. Wawa Okey. Dia agak keliru sedikit lah. Adakah apa yang diterangkan tadi ni dia lebih kepada bentuk parenting style atau gaya asuhan ibu bapa ataupun dia lebih kepada tingkah laku ibu bapa? Dekat situ ada 2 perkara yang berbeza. Saya perasan dekat sini bahawa kalau kita tengok kepada satu teori yang kita kenal sebagai, biasa kalau parenting style ni kita biasa akan merujuk kepada Baumrind. Tak salah saya Baumrind itu 1971 ada cerita tentang gaya asuhan itu terbagi pada 3. Antaranya adalah authoritarian, autoritatif, kalau tak salah saya, satu lagi adalah permisif. Tetapi bila kita melihat kepada tingkah laku ibu bapa, dia biasanya akan merujuk kepada 3 perkara jugalah yang biasanya lah. Sama ada dia melibatkan kepada fizikal, verbal ataupun antisosial ibu bapa. Jadi pertanyaan saya, di antara penerangan-penerangan yang telah diberikan tadi ini, lebih kepada gaya asuhan ke atau lebih kepada tingkah laku? Saya tengok macam kedua-duanya dicampur adukkan. Okey, silakan. Campur adukkan. Itu je. Yes, of course dia punya EQ ni tadi, dia punya resipi EQ tadi kan antara, dia ada 5 tadi kan, dan salah satunya adalah parenting style. Betul. That's why saya sebut tadi parenting style kita ni perlu pilih parenting style yang betul-betul mendidik anak-anak. Adakah kita kena check adakah betul kita punya parenting style ini mampu mendidik EQ anak-anak ataupun sebaliknya. Okey. Maksudnya yes, parenting style tu ialah one of 5 recipe nak bina EQ anak-anak. Salah satu keperluan EQ anak-anak. Jadi lebih kepada parenting style lah tadi, emotional coaching itu. Emotion coaching. Okey, jelaslah. Okey, terima kasih. Terima kasih atas soalan. Ada tanya lagi tak? Okey. Sebab perkongsian tadi saya jangkakan dia melimpah-limpah tau. Bila melimpah-limpah tu jadi gimana? Dia jadi banyak, jadi isu kalau kita nak memahamkan kesemuanya memang tak boleh lah. Nanti kalau dah siapa dah catat nota, boleh ambil part-part yang rasa kita boleh, bagi saya lah, kita nak ambil semua, nak amalkan semua. Saya rasa di satu benda yang satu beban. Jadi kita ambil part-part yang boleh kita relate dengan apa situasi kat kita sekarang ni. Kita ni ada anak berapa orang, anak lelaki, anak perempuan, mungkin anak kita dah besar-besar. So ambil knowledge 1-2 ni yang boleh kita ambil masuk dalam life kita, yang boleh kita boleh apply dalam hidup kita, bagi saya lah. Sebab memang dia ada satu petang ni, dia satu macam lambakan informasi yang perlu kita nak faham keseluruhannya. Memang dalam 1-2 jam ni memang sangat sukar lah kita nak faham semua. Sebab saya percaya
dia kena 1 hari punya program ni, barulah boleh faham dan hadam apa yang diberitahu Puan Mawar. Sebab saya nak tengok tadi pun dia banyak sangat dia punya term-term yang kena belum faham. Daripada daripada satu term tu kita pun satu idea tu dia pun cambah-cambah lagi kan. Dia banyak. Tapi tak apa. Pelan nanti kita ada rakaman record tu. Kita slowly tengok balik apa yang sesuai. Yang penting bagi saya adalah apply daripada kita ni untuk kita sekarang ni dalam situasi kita. Ilmu tetap ilmu, tapi yang kita nak apply tu yang mana satu kita boleh ambil lah. Ya, boleh. Okey, ada lagi soalan? Yang boleh, terima kasih atas soalan Sirajuddin tadi. Yang bagus. Yang mungkin ada kekeliruan boleh diperjelaskan. Okey, ada lagi tak? Yang boleh kalau ada. Pastinya ilmu parenting ni sangat luas dan kita berlaku sekarang. Kita sekarang ni ayah dan ibu pastinya. Dan kalaulah kita ni terlibat sebagai seorang pendidik, guru, penceramah, pensyarah ke sebagainya, pasti kita nak apply pula ilmu ni untuk mengindahkan ilmu ni pada orang lain pula. Tu berbeza sikit lah. Tapi bila kita nak apply tu, dia memindah tu senang. Tapi kita nak apply tu bukan semudah yang kita nak. Nah, bagi saya itulah. Nak apply semua benda. Kena fikirkan macam mana nak macam saya cakap tadi kan, apply, proses nak apply benda baru, rutin baru ni ibarat macam kita nak bina jungle tracking yang baru. Ya, benar sekali. Tapi tak apa. Okey, lagi sebab kita dah 5 suku petang dah sekarang ini. Daripada 3 suku 20 tadi dah 2 jam rupanya kita berada petang ini duduk. Kalau ikut terima kasih banyak semua. Kalau ikut satu skedah, kalau ikut belajar dengan PMC, saya dalam PMC dengan Bonda Muaya, dia kalau duduk ni setengah jam je kena berdiri. Dia tak boleh duduk lebih pada setengah jam. Dia boleh kecil manis katanya. Bila kita duduk lama sangat, dia sangat bahaya pada kita punya healthy kita. Kita sangat bahaya. Kita duduk, dah bangun, jalan-jalan, duduk balik, jalan-jalan. Saya pun mengamalkan gitulah. Tutup video, saya gerak, bangun, gerak, duduk. Macam tu lah. Okey. Ada lagi soalan? Last question kalau ada. Boleh bagi soalan. Kalau tak ada, saya ada banyak soalan, tapi kalau saya bertanya je, tuan-tuan saya tak tahu apa soalan terbuku dalam tuan-tuan, sebab dengan jumpa Puan Wawa ni bukan mudah. Nak panggil sekali, kalau ada ruang kita boleh panggil lagi. Kita boleh bagi tajuk lain lagi, banyak lagi tajuk yang berkaitan dengan parenting ni. Hari ni saya pilih IQ dan EQ. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita boleh tutup kita punya kelas pada petang ini. Terima kasih banyak Puan Wawa atas kesudian Terima kasih banyak kepada semua. Boleh kata-kata akhir Puan Wawa untuk semua kita punya student hari ini. Kata-kata akhir. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi dengar. Terima kasih sebab sudi dedikasikan 2 jam ini untuk untuk dengar celoteh-celoteh saya. Saya doakan semoga ilmu yang saya beri ini insya-Allah kita dapat manfaatkan bersama. Moga-moga kita dapat jadi ibu bapa yang lebih baik, lebih tenang, lebih gembira dan dapat membesarkan anak-anak dengan lebih mudah nak didik anak, insya-Allah. Doakan semua. InsyaAllah. Dan saya sebenarnya nak bagi slide ni dekat kepada semua peserta. Macam mana Okey, slide ni nanti saya akan biasa slide saya tak masuk dalam Telegram sebab Telegram tu semua siapa boleh masuk. Kalau Puan Wawa bagi kebenaran, saya masuk ke dalam Telegram sebab macam boleh. Macam setengah penceramah lagi dia kata bagi pada peserta yang hadir supaya tak ada salah faham. Sebab bila dia baca slide saja tanpa mendengar penjelasan, dia jadi isu juga, dia tak faham. Tapi kalau ini boleh diberi, saya akan letakkan dalam Telegram dan siapa-siapa boleh akses kat situ lah. Boleh? Saya rasa tak ada masalah. Boleh. Boleh download situ lah. Sebab dalam slide ni banyakkan dia semua informasi yang jelas kat situ. Dia walaupun tak jelas. Banyak komik kan? Komik so senang nak rujuk situ. Dia banyak benda tu. Okey, insya-Allah terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Wawa atas kesudian. Terima kasih kepada semua. Semua kita mendoakan Puan Wawa sihat afiat, sejahtera bersama anak-anak dan juga suami dan juga terus diberkati. Cik Wan sudi mengajak saya. InsyaAllah, saya pun nak ngajak pun segan juga. Tapi tak apa, saya mengajak je lah. Tadi pun saya baru terima daripada Dr. Tengku Asmadi pun dah berada dalam grup Telegram kita. Dr. Tengku Asmadi pun dah berada dalam grup Telegram dan insyaAllah kalau dia bersama kita nanti insyaAllah lepas ini ada lagi lah beberapa perkara yang kita boleh belajar daripada beliau.
Terima kasih Puan Wawa dan terima kasih kepada semua dan Terima kasih. doakanlah sahabat strategi guru ini dapat terus diadakan kelas ini insya-Allah sampai ke PKP yang fasa ketiga dan saya dah susun ada 3-4 lagi sesi ni. Puan Wawa pun sudi-sudi boleh masuk sini anytime sebagai student pula. Boleh. Datang masuk dan tengok apa yang berlaku kat sini insya-Allah. Dan mana-mana student kita ni pun alhamdulillah yang sangat committed lah tuan-tuan. Kita semua, moga-moga kita semua rahmati Allah dan doakan juga negara kita juga dapat dihindari daripada wabak ini berterusan insya-Allah. Dengar kabarnya InsyaAllah. situasi sekarang ni agak meruncing sebab fasa ketiga ni fasa yang sangat powerful dan masjid di Selangor pun 31 Mei tidak boleh digunakan. Sampai 31 Mei. Bayangkan ini baru belum masuk bulan 4 lagi, sebulan lagi. So bermakna kita akan solat hari raya di rumah masing-masing ke macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan agar semua ini dapat diberkati oleh Allah dan negara kita selamat daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Bye bye. Okey, terima kasih Wawa. Salam. Terima kasih. Okey, siapa-siapa nak berceloteh dengan penceramah silakan buka unmute kan, berceloteh lah sampai akhir. Sebab saya tutup lepas ni saya akan end meeting lah. Nak ucap terima kasih bolehlah sekarang. Ucaplah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada penceramah Terima kasih, Wan. kita. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih semua. Petang ni lagi masa sikit lah buat kuih pun dah terlambat dah. Siapa nak berbuka cantik lah, siapa puasa cantik lah. Okay, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih.